Hai semua, video kali ni kita bincang latih diri 5.1. Okey, yang pertama ni cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut dan nyatakan cara janjang aritmetik itu diperoleh. So, beza sepunya maksudnya cari nilai D lah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni sebutan pertama dia adalah negatif 35. Okey, T1, T2, T3. Okey, ingat kalau kita nak cari D, kita kena buktikan adalah T2 tolak T1 mesti sama dengan T3 tolak T2. Okey, so kalau yang pertama ni, okey, T1, T2 tolak T1 adalah negatif 21 tolak dengan negatif 35. So, negatif 21 tambah, okey, sebab negatif 35, awak akan dapat 14. Okey, kalau teradi 2, negatif 7 tolak negatif 21 sama dengan negatif 7 tambah 21, awak dapat 14. Okey, kat sekarang ni awak nampak sama. Okey, 14. Jadi, kita tahu dia punya D adalah 14. Tapi kalau soalan pun dia cakap cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik, maksudnya kita tahu soalan ni memang janjang aritmetik. So, kalau awak tak cuba proof dua-dua ni pun tak apa. Maksudnya cari yang pertama je dah cukup. Sebab dah soalan tu dah mention. Okay, so jadi jawapan dia adalah beza sepunya adalah 14. Okay, so nyatakan cara janjang aritmetik itu diperoleh. So, sama macam nota. Okay, tambah 14 kepada sebutan sebelumnya. Okay, so yang B. Okay, so kita cari D, kita guna T2 tolak T1. Okay, so T2 adalah 5. Okay, set 3 tolak 2 set 3. Okay, dapat kat sini 5 tolak 2 dapat 3. So, 3 set 3. So, jawapan untuk beza sepunya adalah 3 set 3 dan cara janjang ini diperoleh. Okay, tambah 3 set 3 kepada sebutan sebelumnya. Okay, next. Soalan C. Okay, kalau nak cari D dia adalah 2P tolak. Okay, yang ni kena hati-hati, kena tak kurungan. P tambah Q. Okay, so kat sini akan dapatlah 2P tolak P tolak Q. Okay, sebab negatif positif, jadi negatif. So, 2P tolak P dapat P, P tolak Q. Okay, so maksudnya beza sepunya dia adalah P tolak Q. Okay, P tolak Q. And then cara nak cari adalah tambah. Okay, P tolak Q pada sebutan sebelumnya. Okay, D. Okay, untuk cari D dia adalah log A2 kuasa 4 tolak dengan log A2. Okay, awak ingat yang belajar log untuk chapter sebelumnya, 4 ni boleh buat ke depan. Maksudnya 4 log A2 tolak log A2. Okay, awak tengok kat sini 4, sini 1. So, 4 tolak 1 dapat 3. So, 3 log A2. And then boleh naik atas, balik akan jadi log A2 kuasa 3. So, ini adalah beza sepunya dia. So, beza sepunya adalah log A2 kuasa 3. So, cara nak cari adalah tambah log A2 kuasa 3 kepada sebutan sebelumnya. Next, untuk soalan nombor 2, tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang aritmetik atau bukan dan beri justifikasi. Okay, so yang ni kita kena buat satu-satu mengikut nilai yang diberi.
Okay, kita tengok yang pertama. Okay, so ni T1, T2, T3, T4. So maksudnya kita kena proof. Okay, D dia mesti sama. T2 tolak T1 mesti sama dengan T3 tolak T2 dan sama dengan T4 tolak T3. Okay, kita cari dulu D yang pertama. Kita tengok, kita tulis D1. Okay, D1 maksudnya yang ni lah. Okay, ni D1. Okay, yang ni D2. Ni D3. Sama ke tak? Okay, untuk D1, 13 tolak 9. Kita akan dapat 4. Okay, untuk D yang kedua, 17 tolak 13. Kita dapat 4. Okay, and then D yang ketiga, 21 tolak 17 dapat 4. Okay, kalau kat sini orang nampak semua sama. Okay, maksudnya ini soalan A adalah janjang aritmetik. Okay, janjang aritmetik. Okay, kalau ikutkan soalan minta justifikasi tapi dalam jawapan dia tak bagi tahu kan. So kalau nak bagi reason, cakaplah kerana mempunyai beza sepunya yang sama iaitu 4. Okay. Untuk yang B pun sama macam yang A, kita kena ada D1. Okay, D1 lah yang ni tolak yang ni. So maksudnya 1/4 tolak 1/2. Awak akan dapat negatif 1/4. Okay, bila awak cari D2, 1/6 tolak 1/4, awak dapat negatif 1/12. Okay, awak nampak kat sini dah memang tak sama. Okay, so tak perlu nak proof yang seterusnya. So kita tahu ini adalah bukan janjang aritmetik. So dia punya justification adalah kerana tidak mempunyai beza sepunya yang sama. Tu je. Aritmetik kan. Okay, so C. Okay, untuk yang C pun sama. Kita cari D pertama iaitu sebutan kedua, 0.01 tolak sebutan pertama. So dapat kat sini negatif 0.09. Okay, untuk D yang kedua, 0.001 tolak dengan 0.01. Okay, awak dapat, sekejap, lupa nak cari 0.001 tolak 0.01. Awak dapat negatif juga. Negatif 0.009. Okay, tak sama. Jadi, dia bukan janjang aritmetik. So, bukan janjang aritmetik. Okay, yang D. Okay, D1, 5 tolak X. Okay, yang ni tolak yang ni. So, ni kena hati-hati letak kurungan. Okay. Kat sini akan dapat 5 tolak 5 and then negatif akan jadi positif X. Jadi 5 tolak 5 kosong. So, tinggal X lah. Okay, untuk D yang kedua, 5 tambah X tolak 5 ni. So, 5 tambah X tolak 5. So, dapat X. So, maksudnya sama. So, ini adalah janjang aritmetik. Okay, so next. Soalan yang ketiga. Lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Diberi hubungan bagi setiap jaringan ialah sebutan berurutan dalam janjang aritmetik. Okay, so dia janjang aritmetik. Maksudnya dia punya penambahan tu sama. Okay, kalau tengok kat sini, dia kena teka yang nombor hijau ni. Okay, so tengok yang sini dulu. 10, 8. So, apa nombor tengah-tengah ni? Okay, so cara dia adalah boleh guna cara tambah 2. Okay, maksudnya 10 tambah 8, awak bahagi dengan 2. Sebab dia kan janjang aritmetik. So, kenaikan yang sama. So, 10 tambah 8 adalah 9. 10 tambah 8, 18. So, 18 bahagi 2 dapat 9. So, 9 lah kat tengah ni. Okay, kalau tengok janjang dia, maksudnya kalau dari bawah ni, dia menambah tambah 1. Okay, 8 tambah 1 dapat 9. 9 tambah 1 dapat 10. Kalau baca dari sini, dia akan tolak lah.
dia tambah negatif 1. Maksudnya 10 tambah negatif 1 dapat 9. 9 tambah negatif 1 dapat 8. Okay, so sama je lah nilai dia. Okay, so sekarang ni untuk teka nilai ni nampak kat sini 9 and then sini 5. So kenaikan dia lah 4 kan. 5 tambah 4 dapat 9. Okay, so jadi 9 tambah 4 dapat 13. Okay, itu yang pertama. Okay, untuk yang B, okay, kat sini awak boleh teka antara nak teka yang ni dulu ataupun yang ni dulu. Okay, so sekarang ni cikgu teka yang ni. Jadi 2P tambah 12P awak bahagi dengan 2. So 2 tambah 12 dapat 14P. Bahagi dengan 2 dapat 7P. So kat tengah ni 7P. Okay, kalau awak nak cuba penambahan. Okay, 2P kepada 5P maksudnya tambah 5P lah kan. Okay, so 2P tambah 5P dapat 7P. So 7P tambah 5P awak dapat 12P. So maksudnya betul lah 7P kat sini. Okay, so sekarang ni awak nampak kat sini antara awak nak cuba yang tengok yang ni untuk dapat yang ni ataupun nak tengok dari sini ke sini untuk dapat yang kat sini. Okay. So, untuk yang ni, Cikgu Shu buat yang ni kot. Itu. Betul-betul. So, cara dia lah negatif P tambah 7P bahagi 2. Okay, so negatif P tambah 7P dapat 6P bahagi 2. So, dapat 3P. So, dekat sini 3P. Okay, so kalau nampak kat sini 3P nak kepada 7P maksudnya ditambah 4P. Okay, so maksudnya kat sini pun samalah tambah 4P. Negatif P tambah 4P dapat 3P. 3P tambah 4P dapat 7P. Okay, so betul lah. Okay, and then last kali nak teka yang ni. Okay, kalau sini 3P dapat 2P, so maksudnya kenaikan ke sini adalah tambah P lah kan. Okay, so jadi tambah P, so dapat sebelumnya 2P tolak P dapat P. Okay, maksudnya P tambah P dapat 2P. 2P tambah P dapat 3P. Okay, so next kita tengok yang C. Okay, kalau untuk yang C ni, kita boleh teka yang ni dulu lah. Okay, sebab kita ada maklumat ni. Okay, ni 7 kepada 12. Jadi penambahan dia adalah 5. Okay, so kalau tambah 5, X. Okay, so 7X tambah 5X dapat 12X. So tambah 5X sini akan dapat 17X. Okay, bila kita dapat yang ni, kita berteka yang ni menggunakan maklumat ni dengan yang ni. Okay, maksudnya 17X tambah 5X bahagi 2. Okay, so dapat 22X bagi 2, so 11X. So sini akan dapat 11X. Okay, so kalau kita nak proof 5X kepada 11X, maksudnya kita tambah 6X. Kan? And then 11X tambah 6X, kita akan dapat 17X. So betul lah. Okay, lepas tu kita boleh teka yang ni dulu. Sebab kita ada maklumat dua ni. Jadi 7X tambah dengan 11X bahagi dengan 2. So 7 tambah 11, 18X bahagi 2, kita dapat 9X. So, tengah ni 9X. Okay, jadi bila nak cuba tentukan betul ke tak. Okay, so 7X kepada 7X kepada 9X, maksudnya tambah 2X. Okay, 7X tambah 2X, 9X. 9X tambah 2X, kita dapat 11X. So, betul lah. And then last kali, nak tahu kat sini, okay, kita boleh tengok sini lah. 17X kepada 9X. Ataupun 9X kepada 7X, maksudnya kita tambah sebanyak 8X kan. Okay, so maksudnya kat sini pun mesti tambah 8X. So, apa nombor kat sini? Kita tolak 9X tolak 9X tolak 8X, maksudnya X. Okay, ataupun kita perlu balik X tambah 8X dapat 9X. Okay, 9X tambah 8X dapat 17X. Okay, tu cara nak cari dia. Okay, last soalan nombor 4. Azrul dan Junaidin ditugaskan untuk meletakkan bendera Malaysia di sepanjang laluan pejalan kaki di sekolahnya bermula dari kantin sekolah ke bilik guru.
jarak bendera pertama dari bendera kedua ialah 5 meter. So maksudnya kalau ada bendera pertama and then yang kedua. Okay, jarak dua ni adalah 5 meter. Okay, bendera yang ketiga terletak 10 meter dari bendera pertama. Okay, bila ada bendera yang ketiga, so jarak semua ni adalah 10. Okay, so kalau sini 5, total sini 10, so tolaklah 10 meter, tolak 5 meter, dapat 5 meter. So maksudnya jarak ni pun samalah, 5 meter. Okay, so bendera yang ketiga terletak 10 meter dari bendera pertama dan pola susunan ini seterusnya hingga bendera terakhir. Maksudnya pola sama, 5 meter je. So tentukan sama ada susunan bendera itu mengikut janjian aritmetik atau tidak. So maksudnya janjian aritmetik lah, sebab beri justifikasi anda. Sebab apa? Sebab dia punya beza sepunya yang sama, iaitu 5 meter. Okay, so tu cara nak jawab soalan nombor 4. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua. Bye.